menceriakan duniamu bersama OBIE dan juga Mahathir Lokman. Iya, itu dia tetamu kita hari ini. Datuk, kita sudah cerita tadi sikit mengenai diri Datuk pernah belajar di Maktab Sabah suatu ketika dahulu. Dan mungkin Datuk boleh kongsi juga dengan pendengar setia Suria FM Sabah mengenai diri Datuk Mahathir Lokman. Okey, saya dibesarkan merata tempat oleh kerana arwah bapa tu pegawai kerajaan. Dari Kuantan ke KK balik ke Kuala Lumpur. Lepas tu bapa jadi pengarah ITM. Yang kedua selepas Datuk Arsyad Ayub sebelum Tan Sri Wahad Saleh. Selepas tu jadi duta dan wakil tetap Malaysia di UNESCO, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang di Paris. Sebabnya saya diperkenalkan dengan bahasa Perancis. Dan di situ juga saya menjadi seorang pelajar pertukaran AFS antarabudaya, dan saya diperkenalkan bahasa-bahasa lain pula, bahasa Spanyol, bahasa Portugis, bahasa Itali dengan pelajar-pelajar yang lain dari negara lain. Dan di situ saya macam mula memutik minat yang orang kata mendalam dalam penggunaan bahasa. So oleh itu saya sering menyarankan kepada mak bapak untuk biarkan anak-anak tu kalau berkecimpung dalam dunia bahasa, biar rasa lumayan sekali kalau di luar orang nakkan pengacara-pengacara yang pelbagai bahasa, bukan hanya bahasa Inggeris atau bahasa Melayu atau bahasa Cina, pelbagai bahasa. Pasal Perdana Menteri pun dengan melalui Menteri Pelajaran Timbalan Perdana Menteri pun menyarankan semua rakyat Malaysia untuk melebihkan pengalaman dan juga knowledge dalam bidang bahasa-bahasa lain. Seperti Datuk sendiri, berapa banyak bahasa yang Datuk boleh tuturkan? Bolehlah bahasa Melayu, fasih, bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, dan bahasa lain yang boleh bertutur Itali, Portugis, bahasa Greek. Banyaknya. Dan sikit-sikit bahasa dialek Sabah, dialek Sarawak, sikit-sikit Kotukhwa dan Maksukul dan sebagainya dalam bahasa Bacau dan bahasa Kedasan. Itu dia. Kawan-kawan saya suka bahasa Obi. Ya, saya suka juga senang dapat bersama dengan Datuk hari ini sebab kita boleh tahu mungkin nanti bersama dengan Datuk Mahathir Lokman ada beberapa bahasa yang Tapi selalu. Obi, pendengar tahu tak Obi ni pandai bahasa Mandarin? Ada yang tahu rasanya, ada yang mungkin Tian-tian lah. Tian-tian lah. Tak apalah, pandai juga. Okey, 08887997. Gugup sebenarnya saya sekarang ni. Ikon ni dari kecil nampak di TV, sekarang ni di depan Tu mata. aku sudah rasa. Ya, Ikon dari kecil. Jangan begitu, bah. Okey, kamu boleh telefon juga SMS kami ke 33988. Kita kongsi. Mungkin mau tahu dengan lebih lanjut mengenai Datuk Mahathir Lokman, boleh tanya terus bersama dengan beliau. Terus dengar Suria FM menceriakan duniamu. Telekom Malaysia Berhad nikmati 1 bulan langganan percuma. Daftarlah Streamix melalui etm.com.my. Hidup lebih mudah, bukan? Dari Chris Devon dan April Sinding Montok Dika. Datuk, boleh bertutur dalam bahasa Sabak kah? Bolehlah sikit-sikit saja, bah. Aku dah pandai. Apa yang Datuk tahu? Alah, yang biasa kalau start function tu Aramaiti, lepas tu terima kasih bahasa Kedasan Kotukhwa, dan kalau aku di Sempurna buat regata lepa-lepa aku cakap Maksukul, dan gitu-gitulah. Nggak pandai lagi. Itu yang syok dia. Bukan bilang apalah, tapi kalau dengar Datuk bercakap dalam bahasa Sabak kan masih boleh pakat lah, tahan. pakat. Pakat Kadang-kadang lah, ya. dusun ada. Bukurapak Brunei pandai kita. Bahasa Brunei, ada ingat aku Kedayan pun ada. Semualah. So, campur aduk tu. Okey, Datuk. Selain memiliki kebolehan dalam bertutur banyak bahasa, yang saya kira itu adalah satu kekuatan juga untuk Datuk Mahathir Lokman sebagai pengacara. Datuk mungkin boleh kongsi juga dengan semua pendengar kita bagaimana Datuk bermula dalam bidang pengacaraan majlis ni. Dari kecil saya diketengahkan oleh guru-guru saya yang malas nak bercakap. So oleh itu sebagai seorang orang kata anak kecil tadika, saya diketengahkan menjayakan all the hari guru lah, hari kanak-kanak. Lepas tu masa primary school pun saya kena juga dipaksa, tapi saya rela paksa, saya suka buat. Lepas tu masa sekolah menengah pun kena juga. Mula-mula tu paksa rela lah, lepas tu suka rela. Suka rela, ya. Lepas tu saya memang sekarang saya tak gemetar langsung. Tapi of course saya gemetar bila buat depan raja, depan TYT kan bahasa dipergunakan bahasa betul. Bila nak gunakan keberangkatan balik, keberangkatan masuk sebagai, kalau bukan raja tak boleh. Walaupun TYT kita mengumumkan ketibaan tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sabah dan yang amat berpakaian topian. Tapi kalau ada raja terus
mengumumkan keberangkatan masuk Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Itu ada raja, so kita gunakan keberangkatan. Kalau tak ada raja tak boleh, pasal ini sudah diserapkan dalam protokol negara. So semua TYT ketibaan. Bila nak balik, mengumumkan Tuan Yang Terutama Yang Negeri bla 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 meninggalkan majlis. Tapi keberangkatan pulang adalah khas untuk raja-raja. So kena tahulah protokol macam tu. So saya rasa OB boleh buat, OB semua orang boleh buat. Kalau saya ni boleh buat, semua boleh buat. Tapi mesti terang hati dan terang juga pemikiran, pendengaran dan pertuturan. Kita mesti clarity. Itu paling penting untuk seorang pengacara majlis. Tak boleh hanya shot sendiri dah boleh. Kena pandai berkurapak lah, kena pandai bercakap dengan betul. Kena tahu macam mana waktu yang sesuai. Menyesuaikan diri, yes, very important. Okey, baik. Datuk, untuk pengetahuan kawan-kawan semua, Datuk Mahathir Lokman juga dulu, selain kita kenal sebagai seorang pengacara majlis, beliau juga pernah mengacarakan satu lagi program TV yang sangat-sangat popular di TV3. Saya merupakan pengacara pertama perancangan Melodi. Melodi gitu. Tapi saya tak boleh, zaman tu kita orang tak gila-gila sikit lah. Saya tak macam loncat macam Wahid, macam Farah Faziana dan tak boleh pasal tu muda dan saya pun berat loncat takut patah pula. Jangan gitu badan. Takut baku ni. So anyway, saya mengacarakan Melodi pertama selama 13 episod. Setiap tahun ada 13 episod. Saya yang pengacara pertama tahun 1991. Lepas tu orang lain ambil dan saya buat lain-lain lah. Saya buat MHI, saya buat Skapur Sirih, saya buat berita Inggeris dan Bahasa Melayu. So busy jugalah. So dalam 10 tahun kerjaya saya di TV3 dari 84 hingga 94, itulah satu-satunya yang memberikan pengalaman yang manis sekali, iaitu pengacara Melodi pertama. Dari Candy Semalam Suria FM menceriakan duniamu. Selamat pagi semua. 10.40 pagi. Apa kabar yang sedang dengarkan OB? Terima kasih. Jangan silap, memang kamu dengar suara saya sekarang ini. Duduk sekejap lagi, 12 hingga jam 2 akan bersama dengan kamu. Datuk Mahathir Lokman masih lagi bersama dengan OB. Delang. Trademark Datuk tu hari ni di sini. Okey, Datuk. Kalau kita tengok bidang pengacaraan sekarang, semakin ramai bakat baru yang muncul, bakat cendawan tumbuh selepas hujan. Jadi Datuk sendiri, pandangan Datuk macam mana dengan keadaan bidang pengacaraan ni lagi yang semakin dikomersialkan? Apa pandangan Datuk? Okey, dalam bab pepatah bahasa Inggeris, the pie is very big, ya. Kuihnya besar sekali, boleh dibagi-bagikan pada semua. Semua boleh rasa. Tetapi janganlah kita ni orang kata macam gelojoh untuk menjadi pengacara majlis kerana glamournya pada saya 1/8 saja. 7/8 is hard work. Kerana seorang pengacara mesti peka dengan penggunaan bahasa, penggunaan grammar atau nahu yang baik, susun kata, tahu bahasa istana bila digunakan, atau bahasa formal, atau bahasa daily use, bahasa setiap hari, logat dan sebagainya. Kita tak boleh salah guna. Kalau macam acara istana atau acara formal, kita tak boleh gunakan bahasa-bahasa sempoi. Tak boleh. So kita mesti tahu the audience, kita mesti tahu the surrounding, ambience dan sebagainya. Kalau tidak, nanti kita hancur di hadapan orang ramai. Dan kita must be prepared and know your audience. Itu saya sarankan dan juga tegaskan kepada semua yang mengambil kursus pengacaraan. Walaupun saya kendalikan, ada juga saya kendalikan datang di Sabah melalui Charisma Events, dan juga ada saya membuat di Sarawak dan di seluruh Semenanjung. Jangan mengejarkan glamour. Semua nak jadi pengacara. Memang ada glamournya. Tapi seperti Obi kata tadi, dah terlampau tumbuh macam cendawan selepas hujan. Memang betul. Semua dengan penggunaan bahasa yang tak betul. Kadang-kadang kita dengar di DJ di shopping mall, jual pump sale. Jualan hebat, tak sebut, tak dengar, tak sebut betul-betul. So kena sebut betul-betul. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, walaupun seorang pramugari, sebutannya mesti betul. Itu kena latih, kena amal dengan penggunaan dan latihan amali. Itu dia. Okey, kawan-kawan, nantikan sekejap lagi. Obi pun tergagap sudah, sebab saya takut kalau saya salah sebut dengan Datuk Mahathir Lokman. Macam mana mau menghubungi beliau? Mungkin ada kawan-kawan yang mau tanya tips melalui Facebook atau Twitter kan. Kalau ada, kamu orang sekejap lagi bersama dengan Datuk Mahathir Lokman, terus dengar Suria FM.
Surya FM menceriakan duniamu. Assalamualaikum, selamat hari Isnin 9 Disember 2013. Hari ini istimewa sekali sebab bersama dengan salah seorang tokoh pengacara Majlis Terkemuka Negara, Datuk Mahathir Lockman, berada bersama Obi di studio Surya FM Sabah. Macam-macam sudah Datuk kongsikan, yang paling syok, beliau boleh bertutur dalam pelbagai bahasa dan juga tidak lupa dialek tempatan kita. Kalau dengar dia buku rapak Brunei, boleh tahan juga nih Datuk ni. Wah, puji-puji kamu ya. Mesti puji senior dan juga idol saya. Okey Datuk, macam mana kalau ada kawan-kawan kita di luar sana yang mau berhubung dengan Datuk, mungkin mau tanyakan mengenai dunia pengacaraan dengan Datuk Mahathir Lockman? Okey, kepada semua yang meminati dalam bidang pengacaraan majlis, boleh dapatkan saya melalui Facebook di Friends of Datuk Mahathir Lockman, MAHADZIR ya, bukan THIR. Itu nanti Tun Mahathir pula yang menjawab. So Friends of Datuk Mahathir Lockman alias Dale Lockman, DALE ya, Lockman. So itu boleh dapat saya, atau saya punya Facebook terus Datuk Mahathir Lockman, MAHADZIR Lockman. Itu pun satu page. Atau saya punya Instagram DD Lockman, Datuk Dale Lockman. Dale tu nama manja saya di rumah. Macam Tun Mahathir dia panggil Cik Dad, so saya Cik Dale kat rumah. So itulah, kalau nak bertanya mengenai rasa curiga nak mengacarakan majlis, susun kata macam mana, tanya saja, jangan malu. Kenalkan dirilah dulu, so saya boleh berkenalan dengan anda sekalian. Okay? Terima kasih Datuk Mahathir Lockman di atas kesudian bersama dengan Obi pagi ni. Tapi sebelum kita tutup tirai, ada satu lagu ni favorite Datuk, betul? Mungkin saya mintalah Datuk kasih kenal dulu lagu ni dalam pelbagai bahasa. Sebelum datang sini 6 hari bulan Disember yang lalu, saya bersama-sama beliau penyanyi ni, Jimmy Pelekat ya. Dia baik orangnya, sopan santun dan orang kata very very humble. Dan lagu beliau bukan saja saya minati. Masa di London, di Malaysia Week pun kita 5 kali mainkan lagu ini. 5 kali orang ramai menari sama-sama, dan saya yang leader lah. Dan ini satu lagu yang digemar sangat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Izinkan saya memperkenalkan. Ini akhir kan? Ya, akhir. Terima kasih semua yang mendengar, sudi mendengar. Bawa kereta, pandu cermat, jiwa selamat. Dan terima kasih Obi, dan terima kasih Datuk Ivy yang menjemput saya di Surya FM menceriakan duniamu. Bahasa Melayu. Inilah dia penyanyi yang tak asing lagi, Jimmy Pelekat, dengan lagu popularnya Anak Kampung. Bahasa Inggeris. And now, ladies and gentlemen, here's Jimmy Pelekat with The Village Boy. Dalam bahasa Perancis, mesdames et messieurs, nous vous présentons une chanson de Malais, Un homme de village, par Jimmy Pelekat. Dan dalam bahasa Spanyol, damas y caballeros, presentarles una canción especial de Jimmy Pelekat, un hombre de pueblo, Anak Kampung.